Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Hasnul. Kali ini kita akan membincangkan bahagian yang kedua dalam bab 3 Matematik Pengguna Insurans bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 5. Kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada pengiraan bagi premium insurans tertentu. Kita masih lagi dalam standard pembelajaran yang sama iaitu 3.1 Risiko dan Perlindungan Insurans. Objektif pembelajaran 3.1.2 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi premium insurans? Pertama sekali ialah jenis insurans. Jenis insurans dan jumlah pampasan yang dikehendaki adalah berbeza mengikut nilai yang diinsuranskan dan juga jenis insurans tersebut. Seterusnya umur. Apabila umur meningkat, premium juga meningkat kerana risiko untuk mengidapi pelbagai penyakit adalah lebih tinggi. Seterusnya untuk pekerjaan. Bagi pekerjaan yang berisiko tinggi seperti pekerjaan yang memerlukan pengendalian mesin ataupun apa-apa saja yang mengundang bahaya, maka ia perlu membayar premium yang lebih tinggi. Seterusnya tahap kesihatan. Orang yang mempunyai sejarah perubatan perlu membayar premium yang lebih tinggi. Contohnya, orang yang pernah mempunyai sejarah rawatan bagi masalah penyakit, maka ia perlu membayar premium yang lebih tinggi berbanding orang yang sihat. Seterusnya jantina. Secara amnya, premium lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Dan akhir sekali ialah gaya hidup. Secara amnya, perokok akan dikenakan premium yang lebih tinggi berbanding orang yang tidak merokok dan mengamalkan gaya hidup sihat. Mengkaji dan mentafsir premium insurans. Contoh yang pertama, jadual di sebelah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans untuk pelancongan ke Kanada. Jadi di sini kita lihat satu jadual yang telah diberi, menunjukkan bilangan hari, pemegang polisi, harga yang perlu dibayar bagi pakej tersebut untuk pemegang polisi dan pasangan, iaitu untuk 2 orang, dan yang terakhir ialah keluarga bagi maksimum 4 orang. Dan untuk baris yang terakhir adalah pakej bagi premium tahunan yang tidak melebihi 100 hari. Okay, soalan yang pertama, soalan A. Karen merupakan seorang eksekutif yang bekerja di sebuah syarikat multinasional. Beliau perlu melawat kilang syarikatnya di Kanada selama seminggu setiap bulan. Pelan insurans yang manakah sesuai untuk beliau? Soalan B. Pada bulan Disember, Karen ingin membawa keluarganya melancong ke Kanada selama 8 hari termasuk lawatan kerjanya. Keluarganya terdiri daripada suaminya dan 3 orang anaknya. Jika beliau ingin membeli insurans perjalanan, berapakah jumlah bayaran premium yang minimum? Jadi untuk contoh yang pertama ini, kita akan mengkaji dan mentafsir premium insurans yang telah disediakan oleh syarikat insurans. Untuk soalan A, jika dilihat di sini, Karen akan berada selama seminggu bagi setiap bulan untuk melakukan lawatan kerjanya di Kanada. Maka jika kita lihat dalam jadual yang telah diberi, kita akan lihat di situ jumlah hari bagi Karen untuk melakukan lawatan kerjanya untuk 12 bulan darab dengan 7 hari ialah 84 hari. Jadi ia adalah kurang daripada 100 hari yang ditawarkan bagi pakej premium tahunan. Maka Karen lebih sesuai untuk memilih pelan secara tahunan iaitu RM1050 setahun. Untuk perbandingan, sekiranya Karen memilih pakej individu untuk pemegang polisi bagi perjalanan selama 7 hari, jadi akan didarabkan dengan 12 bulan. Jadi beliau perlu membayar sebanyak RM3,180. Jadi untuk kes ini, ia adalah lebih menjimatkan sekiranya beliau memilih plan secara tahunan. Seterusnya untuk soalan B. Pada bulan Disember, Karen ingin membawa keluarganya melancong ke Kanada selama 8 hari termasuk lawatan kerjanya. Keluarganya terdiri daripada suaminya dan 3 orang anaknya. Jadi untuk kes ini, bilangan individu tambahan yang akan dibawa oleh Karen ialah 4 orang, iaitu suaminya dan 3 orang anaknya. Jadi Karen tidak perlu membeli insurans tambahan untuk dirinya kerana beliau mempunyai pelan tahunan yang masih aktif bagi 11 bulan darab 7 hari tambah dengan 8 hari untuk bulan yang terakhir hanyalah 85 hari, iaitu masih lagi kurang daripada 100 hari maksimum untuk premium tahunannya. Jadi untuk kes ini, Karen tidak perlu membayar insurans untuk dirinya kerana premium tahunannya masih aktif. Jadi Karen hanya perlu membayar insurans untuk ahli keluarganya seramai 4 orang tersebut. Jadi bayaran premium yang minimum perlu dibayar ialah RM780 sahaja.
Pengiraan premium insurans hayat. Kadar premium ditentukan oleh sesebuah syarikat insurans dan ia adalah berbeza bergantung kepada syarikat insurans dan pelan-pelan yang ditawarkan. Jadual kadar premium iaitu amount kasar premium yang dikenakan. Jadi kita lihat dahulu pengiraan premium insurans hayat. Jadi apakah rumus yang akan digunakan? Okey, premium untuk insurans hayat ialah nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Ia adalah merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RMX nilai muka. Apakah nilai muka? Nilai muka ialah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. Jadi nilai muka ni adalah sangat penting dan ia adalah nilai pampasan yang akan diperoleh oleh pemegang polisi apabila berlaku perkara ataupun kerugian yang akan dialami nanti, iaitu kalau melibatkan insurans hayat mungkin akan berlaku kematian atau kecacatan menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi premium ialah nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan amalan hidup. Jumlah ini akan dibayar kepada waris jika berlaku kematian atau kecacatan kekal menyeluruh pemegang polisi pada tarikh matang polisi. Kita lihat contoh 2. Jadual di sebelah menunjukkan kadar premium bagi setiap RM1000 nilai muka insurans yang ditawarkan oleh syarikat insurans subur. Jadi jika lihat di sini, istilah kadar premium bagi setiap RM1000. Jadi inilah akan merujuk kepada nilai kadar premium bagi setiap RMX tadi. Jadi untuk kes ini, bagi kadar premium bagi setiap RM1000 nilai muka insurans. Jadi kita akan lihat lebih terperinci nanti dalam contoh penyelesaiannya. Hitung premium tahunan yang perlu dibayar oleh setiap pemegang polisi yang berikut. Jadi di sini kita akan ada dua kes iaitu Puan Sherry dan Encik J. Jadi kita lihat dahulu jadual yang telah diberikan. Di sini kita akan lihat umur dan seterusnya ialah jantina, lelaki dan perempuan. Dan bagi setiap jantina dibahagikan dengan dua kategori iaitu bukan perokok dan perokok. Jika kita lihat di sini, kadar premium bagi setiap RM1000 nilai muka insurans bagi individu yang bukan perokok adalah lebih rendah berbanding individu perokok. Dan perbandingan antara lelaki dan perempuan pula, jika kita lihat di sini untuk bukan perokok, kadar premium bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding perempuan. Okey, jadi kita lihat dulu kes yang pertama iaitu soalan A. Puan Sherry berumur 29 tahun dan beliau merupakan seorang perokok. Beliau ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000. Soalan B. Encik J berumur 33 tahun dan beliau seorang yang sihat dan tidak merokok. Beliau ingin mendapatkan perlindungan insurans bernilai RM400,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Jadi jika kita lihat di sini, beliau ingin mendapatkan perlindungan insurans hayat dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans subur menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 35% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1000 ialah RM2.214 mengikut umur dan tahap kesihatan Encik J. Jadi nilai RM2.214 ini adalah khusus untuk kes Encik J sahaja. Jadi kita lihat dahulu kes yang pertama iaitu Cik Sherry yang berumur 29 tahun dan seorang perokok. Jadi untuk kes beliau, kita lihat dahulu untuk baris 29 tahun bagi seorang perempuan perokok. Jadi kita lihat di sini nilai bagi kadar premium iaitu 2.789. Jadi seterusnya, berdasarkan jadual, kadar premium ialah RM2.789. Dan berdasarkan rumus, premium sama dengan nilai muka polisi. Jadi nilai muka polisi yang diperlukan tadi ialah RM250,000. Jadi kita akan hitung di sini RM250,000 bahagi dengan RM1000. Jadi ini adalah RM1000 yang dimaksudkan dengan RMX tadi. Jadi nilai ini akan ditetapkan oleh pihak insurans. Darab dengan RM2.789. Iaitu 2.789 ni juga adalah nilai bagi setiap RM1000 bagi nilai muka insurans. Jadi nilai premium yang perlu dibayar ialah RM
RM697.25. Seterusnya untuk soalan B, Encik J berumur 33 tahun dan beliau seorang yang sihat dan tidak merokok. Jadi untuk kes ini kita akan lihat pada umur 33 tahun dan seorang lelaki yang bukan perokok. Beliau ingin mendapatkan perlindungan insurans bernilai RM400,000. Ini adalah nilai muka insurans iaitu RM400,000. Dan beliau ingin menambah polisi penyakit kritikal. Jadi untuk polisi penyakit kritikal, syarikat insurans subur akan menawarkan 35% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1000 ialah RM2.214. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, RM2.214 ini adalah satu kadar yang ditetapkan oleh pihak insurans berdasarkan penilaiannya terhadap Encik J. Untuk itu, jumlah premium tahunan Encik J ialah premium asas tahunan ditambah dengan premium tambahan tahunan bagi penyakit kritikal. Seperti yang kita lihat di sini, berbeza dengan Cik Sherry tadi. Cik Sherry tadi hanya memerlukan insurans hayat. Jadi untuk Encik J, beliau ingin menambah premium tambahan tahunan untuk penyakit kritikal. Bagaimanakah kaedah pengiraannya? Untuk premium asas tahunan, pengiraan yang sama dengan Cik Sherry tadi. Jadi untuk premium asas tahunan bagi Encik J ialah RM400,000. Iaitu nilai muka polisi, bahagi dengan RM1000 didarab dengan 3.123 daripada jadual 3.123. Jadi kita akan dapat RM1,249.20. Untuk pengiraan premium tambahan tahunan bagi penyakit kritikal, jadi premium tersebut sama dengan kita darabkan dahulu dengan 35% daripada nilai muka polisi asas tadi. Jadi di sini ada nilai muka asas polisi tersebut iaitu RM400,000. Jadi didarabkan dengan 35%. Bahagi dengan RM1000 iaitu setiap RMX tadi didarab dengan RM2.214. Okey, yang ini telah diberikan oleh syarikat insurans tersebut berdasarkan penilaiannya terhadap Encik J. Berdasarkan pengiraan, jadi kita akan memperoleh premium tambahan tahunan bagi penyakit kritikalnya ialah RM309.96. Jadi jumlah premium yang perlu dibayar oleh Encik J, kita perlu jumlahkan sahaja, iaitu RM1,249.20 tambah dengan RM309.96. Jadi jumlahnya ialah RM1,559.16. Seterusnya kita beralih kepada pengiraan premium insurans motor. Dalam pengiraan premium insurans motor, kita telah dibekalkan dengan satu jadual tarif motor yang tertakluk kepada undang-undang. Jadi jadual tarif motor ini yang telah dikeluarkan pada tahun 2015. Dalam jadual ini, kita akan dapati ia adalah berbeza dari segi kapasiti enjin dan seterusnya lokasi juga berbeza iaitu negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan negeri-negeri di Sabah dan Sarawak. Dan pada bahagian dalamnya pula telah dibahagikan kepada dua kategori iaitu polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga. Jadi ia akan berbeza bagi setiap kategori tersebut. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi RM1000 pertama daripada jumlah yang diinsurenskan. Jadi jika kita lihat di sini, nilai polisi komprehensif yang dinyatakan dalam RM ini iaitu sebagai contoh RM273.80 ini adalah kadar yang dikenakan bagi RM1000 yang pertama bagi jumlah yang diinsurenskan iaitu nilai kenderaan yang diinsurenskan nanti. Tarif ialah senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal charge premium dan susunan kata polisi bawah Akta Insurans. Jadi seperti yang saya telah nyatakan tadi, senarai harga ataupun tarif bagi setiap polisi insurans motor telah ditetapkan dalam Akta Insurans. Seperti yang saya nyatakan tadi, tarif motor digunakan untuk pengiraan insurans motor dan ia dikawal oleh undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah premium ialah jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis perlindungan, jumlah perlindungan. Jadi seperti yang saya telah tafsirkan tadi, ia juga bergantung kepada jenis kenderaan, bergantung juga kepada kegunaan kapasiti. Kita lihat di sini pada lajur yang pertama ialah kapasiti enjin, kemudian ada jenis perlindungan pada bahagian dalam iaitu polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga. Dan sudah tentulah ia bergantung kepada jumlah perlindungan iaitu nilai yang diinsurenskan. Syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum. Charge-charge tambahan tersebut seperti perbelanjaan kendalian, perlindungan,
commission agent, perlindungan tambahan dan lain-lain charge. Seterusnya, aspek dalam penentuan kadar premium. Ini adalah berdasarkan kepada tarif motor. Terdapat 4 jenis polisi iaitu polisi akta, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi komprehensif. Untuk polisi akta dan polisi pihak ketiga, ia hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan sahaja. Manakala untuk polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, ia bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa diinsurenskan. Jadi sama untuk kedua-dua jenis polisi ini. Cuma tambahan bagi untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kadar premiumnya hanyalah 75% daripada premium asas bagi polisi komprehensif. Bermaksud, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah lebih rendah berbanding polisi komprehensif. Sebagaimana yang kita ketahui, polisi komprehensif adalah polisi yang memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada pemegang polisi. Jadi ia adalah lebih mahal berbanding polisi-polisi yang lain. Tarif motor telah diliberalisasikan pada 1 Julai 2017 di mana kadar premium ditentukan oleh syarikat insurans berdasarkan faktor risiko dan persaingan. Maka ia tidak lagi terikat dengan tarif motor. Jadi ia sangat bergantung kepada risiko dan persaingan yang difikirkan oleh syarikat insurans. Jadi mereka akan menawarkan pelbagai nilai yang perlu diberikan perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya sebelum membeli insurans. Rumus pengiraan premium asas polisi komprehensif. Jadi kita fokuskan kepada insurans motor untuk polisi komprehensif. Jadi untuk Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak adalah berbeza. Untuk Semenanjung Malaysia, kadar premium asas sama dengan kadar bagi RM1000 yang pertama ditambah dengan RM26 bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu yang melebihi RM1000. Jadi ini adalah setiap 1000 bagi baki nilai yang diinsurankan. Okay, nanti kita akan lihat lebih terperinci apakah maksud bagi nilai bagi setiap RM1000 tersebut. Jadi untuk Sabah dan Sarawak, premium asas ialah kadar bagi RM1000 yang pertama tambah dengan RM20.30 bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu yang melebihi RM1000. Jika kita lihat perbandingan di sini, kadar premium asas di Semenanjung Malaysia adalah lebih tinggi berbanding premium asas di Sabah dan Sarawak. Okay, contoh 3, Encik Karim ingin membeli insurans untuk keretanya di Selangor. Berikut menunjukkan maklumat berkaitan keretanya. Jadi umur kereta Encik Karim ialah 3 tahun, kapasiti enjin ialah 1495cc ataupun sentimeter padu. NCD ialah 30%. Jumlah yang ingin diinsurансkan ialah RM50,000. Jadi apakah maksud NCD? Iaitu NCD ialah non-claim discount ataupun diskaun tanpa tuntutan. Ia diberikan jika tiada tuntutan terhadap insurans motor dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Maksudnya pada tahun sebelumnya, pemilik ataupun pemegang polisi tidak pernah membuat sebarang tuntutan terhadap polisi insurannya. Premium berikutnya akan berkurang dan ia akan mengikut peratus NCD. Pemegang polisi akan hilang seluruh kelayakan apabila tuntutan dibuat, sama ada dituntut oleh diri sendiri ataupun oleh pihak ketiga. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan dan berlaku tuntutan oleh mana-mana pihak, sama ada diri sendiri ataupun pihak ketiga, maka nilai NCD tersebut akan hilang keseluruhannya. Jadi jika kita lihat untuk tahun pertama, nilai NCD adalah 0%. Ini adalah diskaun yang akan mengurangkan bayaran polisi bagi tahun-tahun yang berikutnya. Jadi untuk tahun kedua, kita akan memperoleh 25% diskaun, tahun ketiga 30%, tahun keempat 38.33%, tahun kelima 45% dan tahun keenam dan ke atas 55%. Jadi maksudnya kita boleh memperoleh sehingga maksimum 55% diskaun daripada kadar premium yang perlu dibayar. Okey, hitung premium kasar bagi kereta Encik Karim bagi setiap polisi yang berikut. A ialah komprehensif, B polisi pihak ketiga dan C polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi sebagaimana yang kita telah sedia maklum tadi,
Terdapat 3 jenis polisi insurans motor, tidak termasuk polisi akta. Okey, pertama sekali kita lihat dulu untuk polisi komprehensif. Berdasarkan jadual tarif motor, kapasiti enjin kereta Encik Karim adalah kurang daripada 1650. Jika lihat di sini, kapasitinya ialah 1495cc. Jadi dia kurang daripada 1650, maka kita perlu lihat pada jadual tersebut. Jadi untuk Encik Karim yang berada di Selangor, jadi kita lihat pada jadual pada lajur Semenanjung Malaysia di bawah polisi komprehensif, maka kadar premium yang perlu dibayar untuk RM1000 yang pertama bagi nilai yang diinsurankan ialah RM305.50. Okey, jadi seperti yang kita tahu tadi, ini adalah kadar bagi RM1000 yang pertama. Okey, jadi Encik Karim ingin menginsurансkan keretanya RM50,000. Jadi untuk RM1000 yang pertama daripada RM50,000, maka Encik Karim perlu membayar RM305.50. Ini adalah kita dah tolakkan dahulu untuk RM1000 yang pertama. Jadi bakinya adalah RM49,000. Okey, ini adalah daripada jadual tarif motor tadi. Seterusnya untuk pengiraan yang kedua, jadi kita akan tambahkan dengan RM26 darab dengan setiap RM1000 yang berikutnya. Jadi RM50,000 tolak dengan RM1000. Jadi seperti yang saya telah nyatakan tadi, kita dah tolakkan RM1000 yang pertama tadi. Jadi sebenarnya kita ada baki lagi sebanyak RM49,000. Jadi RM49,000 bahagi dengan RM1000. Jadi kita akan dapat RM49 didarab dengan 26, maka kita dapat RM1,274. Untuk premium asas, kita akan jumlahkan kedua-dua nilai tersebut, nilai yang pertama dan kedua. Jadi jumlahnya ialah RM1,579.50. Seterusnya kita mengambil kira NCD. Kelayakan NCD Encik Karim ialah 30%, maka premium asas tadi kita akan darabkan dengan 30% dan kita akan memperoleh RM473.85. Jadi nilai ini kita akan tolakkan daripada premium asas. Dan untuk premium kasar yang kita perlu kira tadi, nilai yang ketiga tolak dengan nilai yang keempat. Jadi premium asas tolak dengan NCD, iaitu jumlahnya 1,105 dan 65 sen. Jadi ini yang dimasukkan dengan pengiraan bagi polisi komprehensif. Bagi premium kasar, ia belum lagi termasuk dengan caj tambahan seperti commission agent, cukai perkhidmatan, duty stamp dan lain-lain. Jadi apabila Encik Karim mendapatkan sebut harga untuk insurans keretanya, beliau akan mendapat satu sebut harga dengan premium kasar dan beberapa caj tambahan yang disebutkan nanti. Dan ia adalah berbeza mengikut syarikat insurans. Seterusnya untuk soalan B, iaitu polisi bagi pihak ketiga. Jadi premium asasnya ialah RM135.50. Yang ini adalah dirujuk daripada jadual tarif motor tadi. Untuk pengiraan NCD, jadi premium asas tadi iaitu RM135 didarab dengan 30%, maka kita akan dapat RM40.65. Jadi kita akan tolakkan premium asas dengan NCD untuk mendapat premium kasar, iaitu pengiraan yang pertama tolak dengan yang kedua. Jadi kita akan dapat premium kasar yang perlu dibayar ialah RM94.85. Untuk pengiraan polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, kadar premium adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi kita perlu rujuk semula polisi komprehensif tadi. Untuk soalan A tadi, kita telah mengira ataupun menghitung premium asas komprehensif iaitu RM1,579.50. Okey, ini adalah premium asas, bukan premium kasar tadi. Premium kasar tadi kita telah tolakkan dengan NCD. Jadi untuk itu kita akan hitung premium asas komprehensif, kita akan gunakan 1,579 dan didarabkan dengan 75%. Okay, jadi untuk pengiraan 75% didarab dengan premium asas komprehensif iaitu RM1,579.50. Kita akan dapat 1,184.63. Kita akan tolak lagi dengan NCD iaitu 30% tadi. Kita akan darabkan dengan RM1,184.63 dan kita akan memperoleh RM355.39. Maka premium kasar ialah
Premium asas tolak dengan NCD iaitu jumlahnya RM829.24. Jadi ini adalah contoh pengiraan bagi ketiga-tiga jenis polisi motor iaitu polisi komprehensif, polisi pihak ketiga dan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi berdasarkan kepada contoh-contoh pengiraan yang telah ditunjukkan tadi, terutamanya untuk dua pengiraan premium insurans motor dan premium insurans hayat tadi, jadi kita dapati rumus-rumus tersebut perlu difahami dan kita perlu merujuk kepada jadual-jadual yang akan diberikan kelak. Jadi kemahiran kita untuk menganalisis dan menilai jadual adalah sangat penting berdasarkan kepada kes-kes yang diberikan. Jadi setakat itu saja untuk perbincangan tentang pengiraan premium insurans motor dan premium insurans hayat. Dan untuk video yang seterusnya kita akan membincangkan tentang deductible dan co-insurance untuk penyelesaian masalah yang melibatkan insurans. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Hasnul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.